Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala 'alal furqana hudan linnas. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ursila ila kafatal linnas. Wa ala alihi wa sahbihi wallazina ittaba'uhum min khairi ummatin ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengizinkan saya untuk membentangkan satu kompilasi sliding yang bertajuk Sejarah Alam dan Manusia, yang akan membincangkan tentang banding beza antara teori sejarah barat dan fakta sejarah menurut Al-Quran dan Al-Hadis. Pada siri yang pertama ini akan dibincangkan tentang permulaan alam semesta menerusi teori letusan besar, Big Bang. Permulaan alam semesta dan peringkat perkembangannya. Permulaan penciptaan alam semesta menurut teori sains atau teori sejarah barat, teori letusan besar, Big Bang. Teori letusan besar, Big Bang, ianya merupakan satu model kosmologi yang menerangkan tentang permulaan kewujudan alam semesta ini. Menurut teori ini, alam semesta bermula dengan satu letupan besar yang berlaku kira-kira 13.7 bilion tahun dahulu, yang muncul daripada keadaan yang sangat panas dan padat. Ia bermula daripada satu titik yang dikenali sebagai titik ketunggalan atau singularity. Bermula dari titik ketunggalan. Meledak. Dan mengembang. Lalu menjadi alam semesta yang ada pada hari ini. Proses pengembangan ini berdasarkan kepada teori pengembangan Hubble. Mengikut saintis barat, teori ini merupakan teori yang paling munasabah dan paling masuk akal. Bagaimana teori ini diperolehi? Bermula dalam kurun ke-13 lagi, iaitu pada tahun 1225, seorang teologis Inggeris, Robert Curiosity, menulis risalah Deluge, mengatakan alam semesta bermula dengan ledakan besar, membentuk bintang dan planet. Pada tahun 1791, Erasmus Darwin, iaitu datuk pada Charles Darwin, mengungkap teori Big Bang dalam puisinya. Pada awal abad ke-20, iaitu pada tahun 1920, seorang penyair Amerika, Edgar Allan Poe, dalam prosanya Eureka, menggambarkan perkembangan alam semesta tanpa berkaitan dengan sains moden. Pada tahun 1916, Albert Einstein memperkenalkan teori kerelatifan Ahm, iaitu alam semesta adalah statik, bersaiz terbatas dan tanpa permulaan. Pada tahun 1922, Alexander Friedman, seorang kosmologis Rusia, mengatakan alam semesta terus berkembang, bertentangan dengan teori kerelatifan Ahm.
Pada tahun 1927, George Lemaitre mengemukakan teori letupan besar, bermula daripada letupan atom, dan seterusnya alam semesta mula mengembang. Pada tahun 1929, Edwin Hubble memperkenalkan hukum Hubble, iaitu galaksi bergerak ke setiap arah pada kelajuan yang berkadar terus dengan jaraknya dari bumi. Kelemahan teori letusan besar. Pertama, teori ini mula dicipta oleh saintis di abad ke-20, sedangkan kejadian letusan besar berlaku kira-kira 13.7 bilion tahun dahulu. Apakah dengan kajian dan pemerhatian mereka bersumberkan teknologi pada awal abad ke-20 mampu menerangkan peristiwa yang berlaku berbilion tahun dahulu? Kedua, sumber pertama rujukan mereka ialah daripada sebuah risalah Delius yang ditulis oleh Robert Grosseteste pada tahun 1225, puisi oleh Erasmus Darwin pada tahun 1791, dan sebuah prosa Eureka yang ditulis oleh seorang penyair Amerika, Edgar Allan Poe, pada tahun 1920. Adakah hasil daripada penulisan risalah, puisi dan prosa yang tiada kajian saintifik ini boleh dijadikan rujukan kepada saintis untuk membuat teori sains tentang kejadian alam semesta? Ketiga, menurut logik akal, setiap letusan atau letupan menggambarkan kemusnahan, seperti letusan gunung berapi, letupan bom, dan sebagainya. Begitu juga dengan goncangan hari kiamat yang menandakan kemusnahan alam ini. Tetapi teori letusan besar yang dibuat oleh saintis barat berlaku sebaliknya, iaitu permulaan alam semesta yang indah ini bermula dengan letusan besar. Teori letusan besar, Big Bang, adalah ciptaan barat, dan ianya bertentangan dengan fakta Al-Quran dan Al-Hadis. Saintis dan ahli sejarah barat mencipta teori yang kononnya alam semesta tercipta dengan sendirinya secara semula jadi, natural, bermula dengan letusan besar, bagi memesongkan fikiran manusia dari membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Malangnya terdapat ilmuwan Islam yang terpengaruh dengan teori ini. Mereka mengambil dalil dari Al-Quran dan Al-Hadis bagi membenarkan teori ini. Di antaranya ialah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. Dan tidakkah orang-orang kafir itu memikirkan dan mempercayai bahawa sesungguhnya langit dan bumi itu pada asal mulanya bercantum sebagai benda yang satu. Lalu kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan dari air tiap-tiap benda yang hidup. Maka, mengapa mereka tidak mahu beriman? Al-Anbiya ayat ke-30. Adakah pemisahan antara langit dan bumi ini dapat dikaitkan dengan teori letusan besar, seperti yang dikatakan oleh saintis barat? Adakah ianya bermula dari satu titik ketunggalan, singularity, dan meletus? Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul a'innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada dzalika rabbul alamin.
وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya tidak patut kamu kufur pada Tuhan yang menciptakan bumi dalam 2 masa. Dan kamu adakan sekutu-sekutu baginya. Yang demikian, sifatnya dan kekuasaannya ialah Allah, Tuhan sekalian alam. Dan dia menjadikan di bumi gunung ganang yang menetapnya tersergam tinggi di atasnya. Serta dia menimpahkan berkat padanya. Dan dia menentukan ada padanya bahan-bahan keperluan hidup penduduknya. Sekadar yang menyamai hajat yang diminta dan dikehendaki oleh keadaan mereka. Semuanya itu berlaku dalam 4 masa. Kemudian dia menunjukkan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit. Sedang langit itu masih berupa asap. Lalu dia berfirman kepadanya dan kepada bumi, turutlah kamu berdua akan perintahku, sama ada dengan sukarela atau dengan paksa. Keduanya menjawab, kami berdua sedia menurut, patuh dengan sukarela. Surah Fussilat ayat 9 hingga 11. Ayat ini jelas menunjukkan bahawa Allah lah menciptakan bumi dengan kekuasaannya sebelum menciptakan langit. Ianya disepakati oleh kebanyakan mufassir, walaupun terdapat mufassir seperti Ibn Jarir berhujah yang mengatakan langit dahulu diciptakan. Pemisahan di antara langit dan bumi adalah dengan perintah dan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, bukan bermula daripada letusan besar. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. Kemudian dia menuju dengan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit. Lalu dijadikannya 7 langit dengan sempurna. Dan dia maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Surah Al-Baqarah ayat ke-29. Benarkah teori yang mengatakan bahawa alam semesta terus berkembang sehingga ke hari ini? Beberapa ilmuwan Islam pula mengemukakan nas-nas bagi membenarkan teori ini. Antaranya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Dan langit itu kami dirikan dengan kekuasaan kami dalam bentuk binaan yang kukuh rapi. Dan sesungguhnya kami mempunyai kekuasaan yang luas tidak terhingga. Surah Az-Zariyat ayat ke-47. Di dalam banyak kitab tafsir seperti tafsir Al-Jalalain dan tafsir Fi Zilal karangan Said Qutb menterjemahkan Lamusi'un sebagai kekuasaan Allah yang maha luas. Walau bagaimanapun, dalam sesetengah kitab tafsir seperti tafsir Ibn Katsir dan terjemahan Al-Ghufran menterjemahkan sebagaimana berikut. Dan langit itu kami bangunkan dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Az-Zariyat ayat ke-47.
Terdapat beberapa ilmuwan Islam yang menyamakan perkataan la musi'un, meluaskannya dan mengembangkannya dengan mengembangkannya. Mengikut Imam Ibn Katsir, perkataan wa inna la musi'un dan kami benar-benar meluaskannya bermaksud kami telah menjadikan seluruh penjurunya luas. Ianya bukan mengembangkannya bermula dari yang kecil. Seandainya alam semesta ini sentiasa mengembang, bermakna jarak antara bumi dengan matahari, bumi dengan bulan akan sentiasa bertambah. Maka ia akan menyukarkan kaedah pengiraan waktu seperti bilangan hari dalam setahun, bulan, jam, waktu solat dan sebagainya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. Dialah yang menjadikan matahari bersinar-sinar, terang benderang, dan bulan bercahaya. Dan dialah yang menentukan perjalanan tiap-tiap satu itu berpindah randah pada tempat-tempat peredarannya masing-masing, supaya kamu dapat mengetahui bilangan tahun dan kiraan masa. Allah tidak menjadikan semuanya itu melainkan dengan adanya faedah dan gunanya yang sebenar. Allah menjelaskan ayat-ayatnya, iaitu tanda-tanda kebesarannya, satu persatu bagi kaum yang mahu mengetahui hikmah sesuatu yang dijadikan. Surah Yunus ayat kelima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan beredar dengan peraturan dan hitungan yang tertentu. Ar-Rahman ayat kelima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asy-syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wal lailu sabiqun nahar. Wa kullu fi falakin yasbahun. Dan ketentuan yang demikian, matahari tidak mudah baginya mengejar bulan, dan malam pula tidak dapat mendahului siang, kerana tiap-tiap satunya beredar terapung-apung di tempat edarannya masing-masing. Surah Yasin ayat ke-40. Kesimpulannya, alam semesta yang begitu indah ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Berkuasa. Penciptaannya dijelaskan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, sejak dari mula penciptaannya sehingga ke saat kehancurannya. Akan tetapi, sejarah penciptaan ini telah diputar belit oleh saintis dan ahli sejarah barat. Mereka telah mereka-rekakan teori yang tidak berasas, namun berjaya mempengaruhi pemikiran manusia sehingga ramai yang mempercayai teori mereka ini. Setelah jelas kepalsuan teori ciptaan barat yang bertentangan dengan fakta Al-Quran dan Al-Hadis, sewajarnya teori barat ini ditolak oleh semua orang dan mengembalikan fikrah manusia kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Untuk siri yang seterusnya ialah perbincangan tentang lohong hitam atau black hole. Sekian. Aqulu qouli hadza astaghfirullah lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.